Video kali ini adalah berkaitan dengan basic operations on signals. Untuk kali ini kita fokus kepada addition dan multiplication dahulu. Addition adalah untuk penambahan dan multiplication adalah untuk pendaraban. Ni ada banyak contoh untuk kita tambah dua jenis signal. Dan juga ada banyak contoh juga untuk kita darab dua jenis signal. So, bila kita katakan addition ini adalah signal tambah signal. Kalau kita katakan multiplication ini adalah signal darab signal. Kemudian jadi apa? Signal tambah signal apa jadi? So, penambahan dan pendaraban ini ada teknik-teknik dia. So, saya akan tunjuk teknik yang pertama dahululah. Teknik yang pertama ialah kita guna table. Kalau kita tengok sini, kita guna table. So, ini signal kita yang pertama dan ini signal yang kita yang kedua lah. So, 1 bila tambah 2, maka terhasillah signal yang jenis macam ni. So, katakanlah kita tak tahu lagi macam mana nak jadi ke output 1 tambah 2 ini. So, apa yang kita kena buat ialah kita buat table dahulu. Kemudian, kita tulis nilai magnitude dan juga nilai T bagi setiap signal tu. So, signal 1 dan signal 2 punya magnitude dan juga time. So, paksi X axis ini adalah magnitude. Y axis ialah time. Okay, ini adalah time. Okay, time. So, apa yang kita buat ialah first kita isi signal yang pertama dahulu. Ini signal pertama, ini signal kedua. Ini adalah hasil 1 tambah 2 punya signal. So, apa yang kita buat, kita tengok dia punya range dahulu. Range apa yang perlu kita kena tengok ialah range X axis dahulu. So, range ini. So, kita tengok signal 1 punya range dan signal 2 punya range. Kalau kita tengok di sini, signal 1 punya range, dia start, dia negatif 2, dia punya T sampailah 1. 2. Okay, kenapa? Sebab sini. Dia start dengan 2 sehingga negatif 2. Kalau signal yang kedua pula, dia negatif 3 T sini, maka 2. So, kalau kita tengok range ini, signal 2, dia 2 sampai negatif 3. Signal 1, 2 sampai negatif 2. So, jawapan kita nanti mestilah cover semua range. Range 1 dan 2. So, kita punya cover nanti jawapan untuk 1 plus 2 nanti range dia kita akan cover negatif 3 T sampai 2. Sebab ini yang paling hujung dan ini yang paling kanan lah. Sebab tu dia jadi range dia begini. So, kalau kita tengok jawapan pun nampak. Negatif 3, 2 ke paling kanan, kiri ialah negatif 3. So, itu cara untuk kita check range untuk hasil penambahan lah. So, apa yang kita buat, selepas kita dah check range, kita tulis di bahagian T ini, di row yang pertama ini, di bahagian T ini, apa yang kita buat ialah kita ambil yang paling kiri sekali daripada negatif 3 sehingga negatif 2. Kita tulis macam tu. Kemudian negatif 2 sampai negatif 1 sampailah range yang paling hujung. Bermaksud negatif 3 sampailah 2. Based on negatif 3 T2. So, 2 paling kanan, negatif 3 paling kiri. Dan kita akan buat dia by 1 lah. Maksudnya negatif 3. Next dia adalah negatif 2. Lepas tu negatif 2. Next dia adalah negatif 1. Negatif 1. Next dia adalah kosong. Selepas kosong. 0, 1, 1, 2. So, kita isi macam tu dulu. So, kita akan tengok. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak tengok dia punya amplitude.
So next ialah kita isi amplitude untuk signal yang pertama. So X1 ini adalah signal yang pertama. So kita tengok T dah. T dia daripada negatif 3 sehingga negatif 2. Ini signal yang pertama. Daripada negatif 3 dan negatif 2. T di kawasan mana? T di kawasan X. X axis. Tadi saya kata ini adalah T. So kita tengok T dah. So sini negatif 2. Negatif 2. Negatif 3 area sini. So kalau kita tengok area sini, negatif 3 dan negatif 2, ada signal tak di sini? Ada signal tak? Apa maksud ada signal? Ada signal ni maksud dia ada magnitude atau tidak. Okay, dalam kita tengok di sini tidak ada garis. No garis. Bila tidak ada garis, maka nilai di sini kosong. So magnitude dia adalah kosong. Sebab itu saya isi di sini kosong. Okay. Kemudian next kita buat pula untuk negatif 2 dan negatif 1. Negatif 2 dan negatif 1. So first kita tengok negatif 2 dan negatif 1 di sini lah. Negatif 2 dan negatif 1. So ada signal atau tidak? Ada magnitude atau tidak? Ada. Magnitude dia berapa? Ini ada garis. So magnitude dia ialah 1. So negatif 2 dan negatif 1, magnitude dia 1. Kemudian kita buat pula 1 dan 0. Negatif 1 dan 0 di sini. Magnitude dia berapa? Magnitude dia bukan 1. No, ini garis dot-dot. Dia sebenarnya yang garis yang real punya garis. So real punya garis di sini. Maka negatif 1 dan 0 nilai dia ialah 2. Kemudian kita buat pula untuk 0 sehingga 1. 0 sehingga 1 di sini. Dan sama juga magnitude dia di mana? Dia ada garis 2. Sebab tu dia 2. Buat pula untuk 1 dan 2. So 1 dan 2 di sini tidak ada magnitude. Tidak ada magnitude maka saya isi kosong. So settle untuk signal yang pertama, settle. Kita dah isi. Buat pula untuk signal yang kedua, sama saja, negatif 3, negatif 2, nilai dia ialah 1. Settle di sini. Kemudian kita buat pula negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Nilai dia berapa? Atas tidak ada, no, tidak ada. Bawah ni ada garis. So bawah ini ada garis, negatif 2. Sebab tu dia adalah negatif 2. Kita buat pula untuk negatif 1 dan 0. Negatif 1 dan 0, atas tidak ada garis, bawah ada garis, masih lagi negatif 2. Sebab itu dia negatif 2 bagi negatif 1 dan 0. Next kita buat pula untuk 0 dan 1. 0 dan 1. 0 dan 1, bawah tidak ada garis, atas ada garis, nilai dia 1. Nilai dia 1 di sini, magnitude. Kemudian buat pula untuk 1 dan 2. Di mana 1 dan 2, bawah tidak ada signal, tidak ada magnitude, atas ada signal, ada magnitude iaitu 3. Sebab tu letak 3 di sini. Kemudian dah settle signal-signal ini, apa yang kita buat hanya perlu tambah saja. 0 tambah 1, 1 tambah negatif 2, 2 tambah negatif 2, 2 tambah 1, 0 tambah 3. 0 tambah 1, 1, 1 tambah negatif 2, negatif 1, 2 tambah negatif 2, 0. 2 tambah 1, 3, 0 tambah 3, 3. Kemudian kita plot dah. Dapat last kali, baru kita plot. So plot inilah hasil plot. So kalau kita check balik, daripada negatif 3 ke negatif 2 ini, magnitude dia adalah 1. So betul 1 di sini. Kemudian kita cek lagi sekali negatif 2, negatif 1. Magnitude dia adalah negatif 1. Sebab itu di sini negatif 1 kita garis dari bawah. Next pula negatif 1 dan 0. Negatif 1 dan 0 di sini. Nilai dia berapa? Nilai dia 0. Sebab itu tidak ada garis di atas, tidak ada garis juga di bawah. So bermaksud dia hanya ada line di sini. Maka nilai dia 0 lah. Betul lah, magnitude dia 0.
Kemudian 0 sehingga 1. 0 sehingga 1, 3. Sebab itu dia 3. Buat pula untuk 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2 nilai dia 3. Sebab itulah nilai 1 dan 2 di sini ialah 3. Settle itu cara pertama, iaitu kita guna secara table bila kita diberi soalan secara grafik begini. Soalan secara grafik. Okay, soalan kita dapat secara grafik, nak buat jawapan dia kita boleh guna table. So mudahlah begini. So sama juga untuk discrete time. Discrete time lagi mudah sebab dia punya paksi X dia. Paksi X dia exist kalau di discrete time N. N ni sebenarnya sample. Bolehlah kita kata equivalent to time lah. Kalau time ni dekat paksi untuk continuous time. Paksi X exist dia adalah time. Tetapi untuk discrete signal X exist dia adalah untuk N. N adalah sampel, bilangan sampel. Okay, bilang dia boleh kita treat dia macam time pun boleh. Okay, tapi kita panggil dia sampel lah. Tapi nak begitu dia lebih kurang sama macam time. So N dia adalah range lah. Okay, so sama macam tadi kita tengok range. Kat sini range dia negatif 3 N sebab exist dia N dan maksimum 2. Okay, sebab itulah dia 2 begini, 2 dan negatif 3. Untuk signal pertama, signal kedua paling hujung negatif 3. So sini negatif 3 N dan paling hujung di sini adalah 3. So 3. So kalau kita tengok kat sini negatif 3, negatif 3 sama. Sebab tu kita buat negatif 3 di sini. Dan sini 2 dan sini pula 3. So kita ambil yang paling besar lah, iaitu 3. Sebab itulah 3 di sini. So kalau kita tengok bila kita gabungkan range ini kita gabungkan, dia akan jadi negatif 3 and 3. 3 yang paling maksimum untuk signal kedua dan negatif 3 untuk kedua-keduanya lah. Okay. Sebab itulah negatif 3 and 3. 3 negatif 3. Okay, so settle kat situ, range dah settle, kita buat penambahan ataupun kita check magnitude sama macam tadi. Yang ni kita check magnitude ni lagi mudah lah. Sebab macam ni negatif 3. Dekat N negatif 3 magnitude dia 1. Dekat N negatif 2 magnitude dia negatif 1. Okay. Kemudian dekat N negatif 1, ini N. Ini N. So N negatif 1 di sini magnitude dia 0.5. Ini 0.5 dan buat seterusnya sampailah X1, X2 buat, maksudnya signal 1 settle, signal 2 settle, masuk di sini, kemudian kita tambah signal 1 tambah signal 2 sama macam tadi. 1 tambah 0.5, 0.5 tambah dapatlah. Kemudian kita plot. Sama macam tadi sajalah. Beza dia adalah discrete time dan satu lagi adalah continuous time. Okey, tadi jika contoh diberi soalan, diberi grafik. So, bolehlah kita buat jawapan tadi dalam bentuk table untuk memudahkan. Tetapi ada juga soalan dia bagi dalam bentuk functional. Okay, dalam video sebelum ni saya ada tunjuk bentuk-bentuk yang untuk discrete time. Actually discrete time punya bentuk pun representation dia ada banyak kan. Kita ada tabular, kita ada grafik secara grafik, secara sequence. So semua ni boleh guna untuk discrete time, boleh continuous time boleh. Cuma continuous time tidak ada sequence lah. Dia ada functional, dia ada tabular, dia ada grafik lah. Tabular ini yang table tadi. Jawapan kita buat dalam bentuk table. So ini kalau soalan diberi dalam bentuk functional. Okay. Soalan diberi dalam bentuk functional.
So bila dalam bentuk fungsional, ini bentuk fungsional, ada signal 1 dan signal 2. YT adalah hasil tambah 1 dan 2. Ni X1, ni X2. T. Bila ada T, ini bermaksud signal, bila ada 1 di sini, maknanya signal pertama. Ini signal kedua. So, YT adalah hasil tambah. YT adalah hasil tambah X1 tambah X2 lah. Signal pertama, signal kedua. Ini output dia lah. So, YT adalah hasil tambah. So, apa yang kita buat mudah saja. Ini signal pertama, ini signal kedua. Kita check dia punya range. So, apa tadi? Sama macam tadi. Range, make sure sama. Ambil range sama dahulu. Range yang pertama sama. 1010. So, berapa magnetik dia? Magnetik dia 1 dengan T. So, 1 tambah T. Maka kita akan dapat 1 tambah T di range 1 sehingga 0. Okay. Kemudian kita buat pula range yang kedua. 1 daripada 2 sehingga 1. Bawah pun ada 2 sehingga 1. So, apa yang kita buat ialah tengok magnetik dia 2 dan 1. So, 2 tambah 1 jadi 3. Sebab itulah jadi 3 untuk range 2 hingga 1. Kemudian buat pula untuk range yang 3 sehingga 2. 3 sehingga 2. So, 3 sehingga 2 untuk signal pertama magnetik dia 1. Untuk signal kedua 3 tolak T. So, 1 tambah 3 tolak T akan dapat 4 tolak T. Untuk range 3 sehingga 2. Ini jawapan dia. Jawapan dalam bentuk fungsional. Soalan dalam bentuk fungsional. Jawapan juga dalam bentuk fungsional. Okay. Sama juga untuk discrete time. Ini DT, yang ini CT. CT, continuous time. Sini adalah discrete time. Discrete time, CT, dia guna T lah. Sebagai dia punya x-axis. DT dia punya x-axis ialah N. So sebab tu dalam ni N. Bila ada T sebab tu dalam dia T. So dia bagi sama. Ini signal pertama, signal kedua. Kalau tengok discrete time lagi mudah. Yang ni ialah 1 tambah 2. 1 tambah 2. So lagi mudah kita tambah ni saja. 1 tambah negatif 2. Negatif 1. 2 tambah 1. 3, negatif 1 tambah 3, 2. Siap. Okay. So, ini cara secara fungsional lah. Okay. Yang kedua, basic operation yang kedua ialah multiplication, pendarapan. So, saya guna signal yang sama macam tadi, iaitu signal pertama dan signal kedua sama yang macam addition tadi. So, apa yang saya buat kali ni ialah kita nak 1 darab dengan 2. Tadi kita buat 1 tambah dengan 2. Dah selesai. So, kita buat 1 darab dengan 2. Sama macam tadi, soalan secara grafik ni. So, apa kita buat? Kita buat table. Okay. So, paling mudah kita buat table. Sama macam tadi, tak ada beza apa. Cuma kita kena pastikan range dia. Make sure sini range negatif 2, T sampai 2. Okay. Sini negatif 3, T dia sampai 2. Dan so, maksud jawapan kita nanti mestilah negatif 2, T, 3 dan 2. Sebab ini paling hujung, paling kanan 2 lah. Okay, paling kanan 2. Alright, begitu. So, negatif 3 sampai 2. Negatif 3 sampai 2 range dia. So, sama macam tadi, tak ada beza apa, isi saja. Contohnya, kalau sini negatif 3, negatif 2, tidak ada signal, maka kosong. Kemudian buat pula seterusnya, 1, 2, 2, 2, sampai habis. Untuk signal pertama dan kedua, beza dia ialah operation dia saja. Sekarang ni, tadi tambah, kosong tambah 1, sekarang kosong darab 1. Kosong darab 1, kosong. 1 darab negatif 2, negatif 2, 2 darab negatif 2, 4, 2 darab 1, 2, kosong darab 3, kosong. So, ambil ini, plot.
Tidak ada beza apa dengan addition tadi. Beza dia ialah tadi tambah, yang ni darab saja. Sama juga dengan multiplication pun sama. Tidak ada beza. Make sure range 3 sehingga 3, negatif 3 sehingga 3 lah. Negatif 3 sehingga 3. Isi, kemudian darab, plot sahaja. Plot dapat di sinilah. 1 darab 0.5, negatif 0.5 dapat 0.5. Yang ni hati-hati ya. Kalau tak yakin, boleh guna kalkulator lah. 1 darab 0.5 negatif akan dapat 0.5. Negatif 1 darab 0.5 dapat 0.5. So lepas siap, kita plot saja balik. Itu saja untuk kalau soalan jenis graphical bagi multiplication. Ini jika soalan dalam bentuk fungsional. Sama macam tadi jika soalan dalam bentuk fungsional. So tidak ada apa beza pun, sama macam tadi. Kita make sure range sama. Range sama. Magnetik dia 1, magnetik dia T. 1 darab T dapat T. Untuk range 0 sehingga 1. Buat semua untuk range yang lain. Contohnya yang kedua ini. Untuk range 1 dan 2. Nilai dia, magnetik dia 2 dan 1. So 2 dan 1 darab. 2 darab 1, 2. So yang last sekali, 1 darab negatif 3 tolak T dapat 3 tolak T. Baliklah. So jawapan dia beginilah. Sama juga untuk discrete time. So discrete lagi mudah lah. 1 darab negatif 2, negatif 2, 2 darab 1, 2, negatif 1 darab 3, negatif 3. So senang sahaja untuk basic operation bagi tambah dan juga darab.